Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Ali Ar-Rashidi Mizamri, kursus diploma Al-Quran dan Sunnah. Saya akan meneruskan perbincangan bahagian 1, iaitu hukum taklifi. Yang pertama, nas hukum taklifi yang pertama dari surah Al-Isra' ayat 23 hingga 25. Sedikit huraian ringkas daripada ayat di atas. Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia agar tidak menyembah selain daripadanya, kerana menyembah selain daripada Allah dikira syirik. Dosa syirik tidak akan diampunkan oleh Allah. Selepas itu, Allah menyertakan suruhan menyembahnya dan berbakti kepada ibu bapa. Inilah suruhan yang wajib dipatuhi oleh setiap Muslim. Seterusnya, istinbat hukum bagi ayat Al-Isra' ayat 23 hingga 25. Ulama mengistinbatkan hukum wajib berbuat baik kepada ibu bapa daripada perkataan qada yang bermaksud Allah SWT memerintahkan. Setiap perintah menunjukkan wajib, iaitu hukum taklifi bagi ayat di atas adalah wajib, iaitu mentaati dan berbuat baik kepada ibu bapa. Seterusnya ialah nas Al-Quran dari surah An-Nisa ayat 5 hingga 6. Istinbat hukum pula, ulama mengistinbatkan hukum wajib menguruskan harta anak yatim melalui perkataan la tu'tu, iaitu fa'il mudhari' yang didahului oleh la nahiyah yang membawa maksud tegahan dan larangan. Hukum taklifi bagi ayat di atas adalah wajib menguruskan harta anak yatim dan haram memberikan kepada mereka, iaitu anak yatim, sebelum mereka dewasa, serta membazir dalam pengurusan harta mereka. Nas seterusnya daripada riwayat Al-Bukhari. Istinbat hukum bagi nas ini ialah para ulama mengistinbatkan hukum sunat bagi amalan wakaf berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis, lafaz in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha, yang menunjukkan bahawa Rasulullah SAW menggalakkan Umar supaya mewakafkan tanahnya untuk kemaslahatan umat Islam. Galakan berwakaf bukan tertentu untuk Sayyidina Umar sahaja, tetapi ia bersifat umum untuk kita semua. Rasulullah SAW juga menggalakkan kita bersedekah dengan apa sahaja yang kita mampu. Oleh itu, hukum taklifi bagi hadis di atas adalah sunat, iaitu berwakaf mengikut kemampuan diri sendiri. Nas hadis seterusnya dari riwayat Abu Hurairah. Istinbat hukum bagi nas hadis di atas ialah ulama mengistinbatkan hukum haram perbuatan ganas dan pendedahan aurat melalui kalimah sinfanun min ahli lam arhama, yang bererti dua golongan manusia penghuni neraka yang aku tidak melihatnya. Lafaz ahli nar bermaksud ahli neraka. Setiap perbuatan yang menerima balasan neraka menunjukkan dosa besar dan hukum melakukannya adalah haram. Oleh itu, hukum taklifi bagi hadis di atas adalah haram, iaitu berkelakuan ganas dan menendahkan aurat. Nas hadis berikutnya adalah daripada riwayat Al-Bukhari. Bagi istinbat hukum nas hadis ini, ulama mengistinbatkan hukum pengharaman membunuh diri sendiri berdasarkan ayat fahuwa fi nari jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abada, yang bermaksud mereka kekal dalam neraka jahannam buat selama-lamanya. Allah SWT memberi amaran keras kepada sesiapa yang membunuh diri sendiri dengan siksaan yang sangat dahsyat. Setiap sesuatu perkara yang dijanjikan Allah SWT dengan siksaan adalah sesuatu yang haram dan berdosa besar. Oleh itu, perbuatan membunuh diri adalah haram walau
dengan apa cara sekalipun. Dan hukum taklifi bagi hadis di atas adalah haram, iaitu membunuh diri sendiri. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berkendaraan hendaklah memberi salam kepada orang yang berjalan kaki, orang yang berjalan kaki kepada orang yang duduk, kumpulan yang sedikit kepada kumpulan yang ramai, dan orang yang muda kepada orang yang tua. Dari riwayat Al-Bukhari. Kaedah istinbat hukum berdasarkan lafaz yusallimu ar-rakibu ala mashi. Ulama mengistinbatkan hukum berdasarkan lafaz yusallimu ar-rakibu ala mashi. Potongan hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan keutamaan orang yang patut memulakan salam. Penekanan dan keutamaan ini menunjukkan bahawa memberi salam itu sangat dituntut. Perkara yang sangat dituntut membawa kepada hukum sunat muakkad. Oleh itu, hukum memberi salam adalah sunat muakkad dan menjawab salam adalah wajib. Terjemahan dari surah Al-Baqarah ayat 172. Artinya, wahai orang yang beriman, makanlah daripada makanan yang baik, yakni halal, yang telah kami kurniakan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika benar kamu hanya menyembahnya. Ayat 173. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai, darah, daging khinzir dan binatang yang disembelih bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka sesiapa terpaksa, yakni memakannya kerana darurat, sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Kaedah istinbat hukum berdasarkan lafaz kullu min thayyibati. Berdasarkan lafaz kullu min thayyibati, ulama mengistinbatkan kewajipan memakan makanan yang halal. Hal ini kerana lafaz kullu adalah bentuk fi'il amar yang menunjukkan perintah untuk memakan makanan yang baik. Setiap perintah daripada syarak adalah wajib. Oleh itu, kita wajib memilih makanan yang halal dan berkhasiat dalam kehidupan seharian. Daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat perempuan yang membuat tatu dan meminta dibuat tatu, mencukur alis dan menjarangkan gigi untuk kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapakah saya tidak boleh melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan disebut di dalam Al-Quran, yakni apa sahaja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terimalah, dan apa sahaja yang dilarangnya, maka jauhilah. Riwayat Al-Bukhari. Kaedah istinbat hukum. Ulama mengistinbatkan hukum berdasarkan lafaz la'anallah, yang bermaksud Allah melaknat mereka yang melakukan perbuatan tersebut. Semua perbuatan yang dilaknat oleh Allah menunjukkan haram. Oleh itu, haram membuat tatu dan meminta yang dibuatkan tatu, mencukurkan alis dan menjarangkan gigi untuk kecantikan. Terjemahan daripada surah Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang yang fasik yang membawa sesuatu berita, maka selidiklah kebenarannya agar kamu tidak menyampaikannya sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini kerana kejahilan kamu, sehingga kamu menyesal terhadap apa yang telah kamu lakukan. Ayat 7. Dan ketahuilah bahwasanya dalam kalangan kamu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dia mengikut kehendak kamu dalam kebanyakan urusan, tentulah kamu akan mengalami kesukaran. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan iman suatu perkara yang kamu cintai serta diperhiaskannya dalam hati kamu dan menjadikannya kekufuran dan perbuatan fasik serta perbuatan derhaka itu perkara yang kamu benci. Mereka itulah orang yang berada di jalan yang lurus. Kaedah istinbat hukum berdasarkan lafaz fatabayyanu. Ulama mengistinbatkan hukum wajib menyelidiki berita yang diterima melalui lafaz
fatabayyanu. Lafaz ini adalah fi'il amar yang membawa kepada perintah. Setiap perkara yang menunjukkan perintah adalah wajib. Oleh itu, setiap berita yang sampai wajib diselidik dengan betul sebelum menyebarkannya. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang itu syak atau ragu dalam solat, dia tidak tahu sama ada sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka dia hendaklah menghilangkan keraguannya berdasarkan apa yang dia yakini, kemudian sujud 2 kali sebelum memberi salam. Sekiranya dia telah mengerjakan solat 5 rakaat, maka 2 sujud itu menegapkan lagi solatnya, dan sekiranya dia mengerjakan solat 4 rakaat, maka 2 sujud itu sebagai penghinaan kepada syaitan. Kaedah istinbat hukum. Ulama mengistinbatkan hukum berkaitan syak dalam solat berdasarkan lafaz falyatrah dengan walyabni. Kedua-duanya adalah fi'al mudhari' didahului dengan lamul amri. Setiap ada lamul amri merupakan perintah yang wajib. Oleh itu, wajib menghilangkan keraguan dalam solat berdasarkan keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Ahmad Rizal Rahmat Izwan. Nombor matrik saya 058141. Jadi hari ini saya akan bentangkan hukum wada'i. Hukum wada'i pada bahasa ialah sesuatu yang menyebabkan ada atau tiadanya hukum taklifi. Pada istilah boleh ialah kitab Allah yang berhubung dengan penetapan sesuatu yang menjadi sebab, syarat atau penghalang kepada sesuatu. Hukum wada'i yang pertama ialah sebab. Sebab ini ialah sesuatu yang menjadi asas kepada terbentuknya satu hukum. Jika ada sebab, maka ada hukum. Tapi jika tiada sebab, maka tiada hukum. Seperti firman Allah dan surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Maksudnya, siapa di antara kamu yang melihat atau menyaksikan anak bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah ia berpuasa bulan itu. Ayat yang baru saya baca tadi menunjukkan bahawa melihat anak bulan Ramadan menjadi sebab wajibnya berpuasa. Sekiranya tiada anak bulan Ramadan, maka tidak wajib berpuasa pada keesokan harinya. Hukum wada'i yang kedua ialah syarat. Syarat ialah sesuatu yang kerana adanya ada hukum, tetapi tidak semestinya apabila tiadanya tiada hukum. Seperti sabda Rasulullah SAW, wa qala sallallahu alaihi wasallam, la salatan liman la wudu' lah. Maksudnya sabda Rasulullah SAW, tidak ada solat bagi orang yang tidak ada wudu'. Ayat di atas menunjukkan wudu' adalah syarat sah solat. Apabila tidak ada wudu', solat tidak sah. Tetapi tidak semestinya apabila seorang itu berwudu' ialah perlu untuk solat. Boleh juga tujuan-tujuan lain seperti untuk pegang Al-Quran. Hukum wada'i yang ketiga ialah mani' ataupun penghalang. Mani' ini ialah satu hukum yang tidak dapat dilaksanakan apabila adanya, sedangkan apabila tanpanya, hukum tersebut dapat dilaksanakan. Seperti sabda Rasulullah SAW, la yarithu muslim al-kafir walal kafiru al-muslim. Maksudnya sabda Rasulullah SAW, orang kafir tidak mewarisi pusaka orang Islam dan orang Islam tidak mewarisi pusaka orang kafir. Perbezaan antara agama, orang mewariskan harta dengan ahli waris menjadi penghalang atau mani' bagi hukum pembahagian pusaka. Jika tidak ada perbezaan agama di antara kedua-duanya, hukum pembagian pusaka tersebut dapat dilaksanakan. Jadi hukum wada'i yang keempat ialah sah. Sah ini ialah sesuatu perbuatan yang telah dilakukan oleh mukallaf dengan sempurna pada syarat dan rukun dan terhasil kesan yang dikehendaki darinya sebagaimana yang ditetapkan oleh syarak. Contohnya, solat yang dilakukan mencukupi semua syarat dan rukun, so dia dikira sah oleh syarak. Jadi solat tersebut tidak perlu diulangi atau diqadhakan. Yang terakhir atau yang kelima, hukum wada'i ialah batil atau batal. Perbuatan yang tidak sempurna syarat pada rukun dan rukunnya serta tidak telah hasil kesan yang dikehendaki daripadanya
sebagaimana yang diinginkan oleh syarak, yang ditentukan oleh syarak. Contohnya sama, solat yang dilakukan tanpa mencukupi syarat atau rukunnya dikira batil oleh syarak. Kesannya, solat tersebut perlu diulangi jika waktunya belum berakhir atau diqadakkan jika waktu solat tu sudah berakhir. Sekian. Okay, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan sambung dengan rumusan berkenaan dengan 3 tajuk, iaitu Al-Hakim, Al-Mahkum Fih dan juga Al-Mahkum Alaih. Jadi kita mulakan dengan Al-Hakim. Jadi Al-Hakim ni dia bermaksud dari sungguh usul fiqh. Al-Hakim ni bermaksud pihak penentu dan pembuat hukum syarak secara hakiki. Dia ada dijelaskan di dalam hadis di dalam surah Al-An'am ayat ke-57, innil hikmu ilallah yaksal haq wa huwa khairul fasinin, yang bermaksud menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang baik. Jadi dengan apa hukum Allah itu dapat diketahui? Dia ada 3 pendapat. Yang pertama, pendapat daripada golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah ni dia ada 2. Yang pertama, perbuatan yang sifat baik atau buruknya berdasarkan sifat-sifat esensial, iaitu hasan lizati dan qabih lizati. Yang kedua, perbuatan yang tidak dapat diketahui oleh akal terhadap nilai baik dan buruknya. Golongan yang kedua adalah golongan Maturidiyah. Golongan Maturidiyah dia membagi sesuatu perbuatan itu kepada hasan lizati, qabil lizati dan sesuatu yang di antara keduanya, dan ini tergantung pada perintah dan larangan Allah SWT. Jadi menurut mereka, akal semata tidak dapat dijadikan landasan hukum. Jadi setiap hukum tu haruslah berreferensikan kepada wahyu. Dia wajib merujuk kepada wahyu. Dan golongan yang ketiga iaitu golongan Al-Asyariyah. Golongan Al-Asyariyah ni dia berpendapat tidak ada yang bersifat baik dan buruk menurut esensinya. Baik dan buruk bagi sesuatu adalah sifat yang datang kemudian, bukan sifat asasi dia. Yang membuat sesuatu baik atau buruk adalah perintah atau larangan Allah SWT. Akal ni dia tidak mempunyai kuasa untuk menetapkannya. Contoh pandangan daripada golongan Al-Asyariyah. Seterusnya adalah Al-Mahkum Fih. Jadi Al-Mahkum Fih ni adalah fi'il mukallaf allazi ta'alluq bihi hukm syara', iaitu perbuatan orang mukallaf yang berkaitan dengan hukum syarak. Contoh dia, perintah Allah dalam firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dalam surah Al-Ma'idah ayat yang pertama. Baik berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, iaitu perbuatan memenuhi akad-akad yang diwajibkan. Syarat-syarat mahkum fih. Yang pertama, perbuatan itu diketahui secara sempurna dan diperinci oleh orang mukallaf sehingga suatu perintah dapat dilaksanakan secara lengkap seperti yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, diketahui secara pasti oleh mukallaf bahawa perintah itu datang daripada Allah SWT dan Rasulnya. Dan yang ketiga, perbuatan yang diperintahkan atau dilarang haruslah berupa perbuatan yang dalam batas kemampuan manusia untuk melakukan atau meninggalkannya. Al-Mahkum Fih ni dia ada 4 kategori. Yang pertama, perbuatan yang ada secara material tetapi dia tidak berkait dengan syarak. Yang kedua, dia perbuatan yang ada secara material tetapi tidak menjadi sebab adanya hukuman. Yang ketiga, perbuatan yang ada secara jelas, secara nampak material dan baru bernilai syarak apabila memenuhi rukun dan syarat. Dan yang keempat, perbuatan yang ada secara material dan diakui syarak serta mengabitkan munculnya hukum syarak yang lain.
Okey, dan seterusnya adalah mahkum alaih. Pengertian mahkum alaih ni, para ulama ilmu usul dia mengatakan bahawa mahkum alaih ni adalah huwa al-mukallaf allazi ta'alluq hukmu syari' bi fi'lih, iaitu mukallaf yang perbuatannya berkaitan dengan hukum syarak. Jadi syarat-syarat mahkum alaih, seseorang mukallaf dianggap sah menanggung beban hukum menurut syarak apabila mereka memenuhi dua syarat. Jadi syarat yang pertama, seorang mukallaf dia harus dapat memahami dalil taklifi, iaitu ia harus memahami nas-nas hukum yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baik yang langsung maupun melalui perantara. Sebab orang yang tidak mampu memahami dalil taklif, tentu dia tidak akan dapat melaksanakan tuntutan itu dan tujuan taklif tu tidak akan tercapai. Dan syarat yang kedua adalah mukallaf haruslah ahli, yakni harus cakap dalam bertindak hukum dengan sesuatu yang ditanggungjawabkan kepadanya.